Selamat datang ke KWK Accounting. Saya Kalai. Ini adalah topik kedua, iaitu berkaitan dengan kos bahan yang menjadi sebahagian daripada kos produk. Dalam video pengajaran ini, saya akan memperkenalkan kos bahan dari perspektif maksud dan komponennya. Dalam video pengajaran topik 1, saya telah menunjukkan bahawa kos boleh dikategorikan mengikut fungsi, gelagat atau pengesanan dan pengalokasian. Jika kos dikelaskan mengikut fungsi, kita bahagikan kos kepada kos pengeluaran dan kos bukan pengeluaran. Kos bahan adalah sebahagian daripada kos pengeluaran. Kos bahan langsung adalah sebahagian daripada kos prima pengeluaran, dan kos bahan tak langsung pula adalah sebahagian daripada kos overhead pengeluaran. Bagaimana kita definisikan bahan mentah? Bahan mentah merupakan input utama dalam proses pengeluaran barang siap. Ia merujuk kepada bahan yang belum diproses seperti kayu, kulit, minyak dan lain-lain, dan bahan ini akan diproses oleh buruh dan mesin untuk ditukarkan kepada barang siap. Sekarang mari kita fahamkan perbezaan antara kos bahan langsung dan kos bahan tak langsung. Kos bahan terdiri daripada kos bahan langsung dan kos bahan tak langsung. Kos bahan langsung merujuk kepada kos bahan mentah yang boleh dikesan secara langsung kepada produk atau barang siap. Ia merupakan bahan utama yang perlu diproses kepada barang siap. Ia adalah sebahagian daripada kos prima pengeluaran. Contoh-contoh kos bahan langsung adalah kayu dalam pengeluaran perabot, minyak kelapa sawit dalam pengeluaran sabun, kulit dalam pengeluaran kasut, dan sebagainya. Kos bahan tak langsung pula adalah bahan mentah sampingan dalam proses pengeluaran sesuatu produk. Dalam konteks kos pengeluaran, ia dianggap sebagai kos overhead. Contoh kos bahan tak langsung adalah gam dan staples dalam pengeluaran perabot, gam dan benang dalam pengeluaran kasut, dan sebagainya. Ada 3 jenis inventory seperti dinyatakan dalam piawaian perakaunan MFRS 102 inventory. Semua jenis inventory ini adalah aset masa perniagaan yang memerlukan pengukuran dan pelaporan yang lengkap dan betul. 3 jenis ini adalah: 1. Barang siap. Ini adalah barang niaga yang telah dibeli oleh sesuatu perniagaan perdagangan semata-mata untuk dijual semula bagi mendapatkan keuntungan. Bagi perniagaan perkilangan, barang siap ini akan dikeluarkan dalam proses pengeluarannya. Yang kedua, kerja dalam proses. Ini hanya wujud dalam perniagaan yang mempunyai aktiviti perkilangan. Kerja dalam proses merujuk kepada produk yang separuh siap pada tarikh pelaporan, yang mungkin 20% siap, 50% siap, atau peratusan siap yang lain. Semuanya perlu diukur dan dilaporkan dengan betul. Yang ketiga adalah bahan mentah ataupun bekalan. Bahan mentah akan wujud dalam perniagaan perkilangan sahaja. Bahan mentah yang dibeli untuk digunakan dalam proses pengeluaran barang siap. Bekalan pula wujud dalam perniagaan perkhidmatan. Misalnya, seorang doktor perubatan mempunyai banyak jenis stok bekalan untuk beliau menjalankan tugas rawatannya. Apakah kos-kos yang perlu diambil kira semasa mengukur kos bahan mentah? Mengikut piawaian perakaunan MFRS 102, kos bahan terdiri daripada: 1. Harga belian selepas ditolak diskaun niaga, rebate atau lain-lain potongan jika ada. 2. Kos-kos yang boleh dikaitkan secara langsung dalam proses perolehan bahan mentah ini, seperti angkutan masuk, cuti belian, insurans belian, proses pemeriksaan bahan, dan sebagainya. Maka, rumus kos bahan mentah boleh ditulis sebagai kos bahan mentah bersamaan dengan harga belian tambah belanja-belanja belian. Slide ini menunjukkan
kos bahan mentah yang terdiri daripada harga belian dan belanja-belanja belian dan bagaimana mengirakan kos bahan mentah digunakan. Maklumat kos bahan mentah digunakan ini penting dalam pengukuran kos pengeluaran. Cara mengirakan kos bahan mentah digunakan ialah inventory awal bahan mentah tambah kos belian bahan mentah tolak inventory akhir bahan mentah. Maksud kos belian bahan mentah pula terdiri daripada belian bersih dicampurkan dengan belanja-belanja belian. Dan belian bersih pula dicari dengan belian bahan mentah ditolak pulangan belian bahan mentah jika ada. Dalam slide ini saya ingin memperkenalkan kos pesanan dan kos penyimpanan. Walaupun kos pesanan dan kos penyimpanan adalah berkaitan dengan pemerolehan dan pemegangan bahan mentah, ia tidak dianggap sebagai unsur kos bahan. Kedua-dua kos ini adalah kos tempoh yang berkait dengan jabatan belian, jabatan penerimaan, dan jabatan stok. Kos pesanan merujuk kepada semua kos yang terlibat dalam proses membuat pesanan sehingga bahan mentah itu diterima daripada pembekal dan dipindah ke stok. Kos penyimpanan pula juga dikenali sebagai kos pemegangan, merujuk kepada kos-kos yang terlibat dalam proses pemegangan bahan mentah sehingga ia digunakan dalam proses pengeluaran. Kita akan belajar mengenai kos pesanan dan kos penyimpanan secara detail semasa pembelajaran mengenai sistem pengurusan inventory secara tradisi, iaitu cara untuk mengirakan kuantiti pesanan ekonomi. Layarilah laman web www.kwkaccounting.com untuk nota dan latihan. Sekian, terima kasih.